الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, serta mengikhlaskan setiap amal. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah, diperkukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Menjelang sambutan Hari Malaysia pada 16 September, member akan membicarakan khutbah bertajuk Masyarakat Berilmu, Negara Maju. Dengan izin ilahi, pada 16 September 1963, negara Malaysia dimasyhurkan perbuahannya menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Penubuhan negara Malaysia menggunakan sejarah baharu bagi rakyat dirantau ini. Rakyat dari wilayah-wilayah yang terdiri dari berbagai kaum, menganut berbagai agama, mengamalkan berbagai budaya dan menguasai berbagai bahasa, berjaya disatukan menjadi warga negara kepada sebuah negara baharu, berpeluang menjalani kehidupan secara bebas berlandaskan perlembagaan negara dan undang-undang dalam suasana yang aman dan damai. Sumber ekonomi negara dibangunkan bertujuan untuk memakmurkan negara dan demi kesejahteraan rakyat. Malaysia pernah menjadi sebutan sebagai sebuah negara contoh yang dihormati atas kejayaannya memupuk perpaduan rakyat yang berbagai dan atas kejayaan memakmurkan ekonomi negara, terutama kejayaan membangunkan warga yang berilmu dan berpengetahuan dan membantu rakyat keluar daripada kepompong kemiskinan. Muslimin yang dirahmati Allah, banyak negara yang telah merdeka, namun pemikiran rakyatnya masih dijajah. Begitu juga banyak negara yang isytiharkan telah merdeka, tetapi rakyatnya masih bergantung hidup kepada bantuan luar daripada segi tenaga mahir dan tenaga pakar, bahan makanan, bahan keperluan harian, maklumat, teknologi, pengetahuan dan berbagai keperluan lain. Oleh itu, ummah memiliki tanggung jawab memastikan kemerdekaan negara tidak hanya dicapai secara pengisytiharan, sedangkan rakyatnya masih mengemis dan bergantung pada kuasa dan pengaruh luar. Rakyatnya masih belum memiliki jiwa, minda dan budaya yang merdeka. Rakyatnya belum berupaya berdikari dan negaranya masih mundur dan tertinggal di belakang. Kemajuan negara boleh dicapai jika rakyatnya terdiri daripada rakyat yang berilmu dan berpengetahuan, rakyat yang menguasai berbagai kemahiran dan kepakaran, serta memiliki akhlak dan nilai murni, beramanah juga berintegriti. Islam diasaskan atas penguasaan ilmu, berpadukan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah membaca. Dr. Yusuf Al-Qaradawi Allah memperingatkan bahawa umat Islam ialah umat ilmu, yakni umat membaca. Al-Quran yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menuntut umatnya bersungguh-sungguh mempelajari dan mengkaji. Apa jua ilmu
yang berfaedah dan mendatangkan kebaikan. Almarhum Pendeta Zahba menyuarakan pentingnya setiap bangsa ditekankan dengan 4 perkara, yaitu agama, sikap, pendidikan, dan bahasa. Kerana kemiskinan dan kemunduran sesuatu bangsa amat terkait rapat dengan sikap dan pendidikan. Begitu juga tokoh pendidik Almarhum Aminuddin Baki mengingatkan bahawa maju mundur dan hina mulianya sesuatu bangsa bergantung pada tahap pendidikan dan penguasaan ilmu. Tugas utama umat yang dilantik menjadi khalifah ialah untuk memakmurkan muka bumi. Cara terpenting dalam usaha memakmurkan muka bumi ialah menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Ketika Nabi Adam alaihissalam dijadikan khalifah di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya ilmu pengetahuan. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 31 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bermaksud, dan dia telah mengajar Adam segala nama benda dan kegunaannya, kemudian ditunjukkan kepada malaikat. Lalu Allah berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu golongan yang benar. Ayat ini menjadi bukti bahawa ilmu merupakan asas kelayakan Nabi Adam alaihissalam dan keturunan baginda untuk menerima amanah sebagai khalifah. Sejarah membuktikan kesemua tamadun dunia dibangunkan atas asas ilmu, dan Islam menegaskan bahawa kemajuan ilmu dan sandarannya mestilah sentiasa dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Ilmu yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh setiap Muslim meliputi ilmu untuk memenuhi tuntutan, melaksanakan fardu ain berkaitan syariat, tauhid, akidah, dan iman, serta fardu kifayah yang merangkumi bidang-bidang sejarah, sains, teknologi, seni bina, kejuruteraan, perubatan, pertanian, perniagaan, keuangan, ketenteraan, dan pertahanan untuk mengurus kehidupan alam dan manusia. Pembinaan negara maju yang bertamadun tinggi bergantung pada rakyat yang berilmu dan berkemahiran. Al-Quran menuntut umat meneruskan ilmu yang berupaya menghasilkan penemuan baharu, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bermaksud, oleh itu bertanyalah kamu kepada ahli zikir, yakni orang-orang yang berpengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Ahli zikir bermaksud pakar dalam berbagai bidang ilmu, manakala dalam perbincangan ilmu usul fiqh, yaitu asas-asas hukum, maksud yang tergantung di sebalik ayat 43 surah An-Nahl ini ialah umat perlu melahirkan ramai pakar dalam berbagai bidang untuk dijadikan rujukan bagi menangani berbagai perkara yang dihadapi oleh masyarakat. Hadirin yang dirahmati ilahi, negara maju yang kita inginkan adalah seperti yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bermaksud negeri yang baik dan mendapat keampunan Tuhan. Al-Quran banyak menceritakan tamadun hebat kaum terdahulu, namun runtuh dan hancur apabila manusia menyanggap perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti nasib yang menimpa kaum 'Ad, kaum Thamud, dan kerajaan Fir'aun. Surah Saba ayat 15 hingga 17 merujuk kepada sebuah negeri, yaitu kerajaan Sabak di Yaman,
yang dikurniakan berbagai nikmat seperti tanah yang subur, udara yang nyaman, dan pemandangan yang indah lagi damai, membolehkan penduduknya hidup sejahtera. Mereka diperintahkan agar bersyukur terhadap berbagai nikmat yang diterima, serta beriman dengan putusan Allah. Namun, mereka berpaling daripada kebenaran dan petunjuk. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka sebagai balasan atas keingkaran yang dilakukan. Muslimin rahimahullah, sepele sambutan Hari Malaysia memang menyimpulkan beberapa peringatan. Pertama, kemerdekaan negara tidak bermakna jika sekadar berbentuk laumungan tanpa pengisian. Kemerdekaan negara wajib dilengkapi dengan pengisian yang bermakna. Pengisian yang bermakna memerlukan orang-orang yang arif dan bijaksana. Orang yang arif dan bijaksana dapat dilahirkan melalui penguasaan ilmu dan kemahiran. Menjadi orang berilmu ialah sebahagian daripada tuntutan syar'i. Kedua, penguasaan ilmu perlu ditunjangi dengan akidah yang sahih, disertai dengan penghayatan nilai budi dan adab yang mulia. Manfaatkan waktu terluang dengan menambah ilmu dan pengetahuan melalui usaha mampu memahami dan menghayati kandungan Al-Quran, membaca serta melakukan rujukan dan penyelidikan, juga mengikuti majlis-majlis ilmu. Ketiga, lautan ilmu tersangat luas dan dalam. Tidak ada noktah terhadap usaha mencari dan menguasai ilmu. Amalkan budaya belajar sepanjang hayat supaya menjadi insan yang berilmu, yang dapat memberikan sumbangan berharga kepada masyarakat dan negara. Keempat, negara akan bertambah maju, berjaya dan makmur jika rakyatnya terdiri daripada orang-orang berilmu dan berkemahiran. Negara dan masyarakat sewajibnya mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menarik untuk menghidupkan minat mendalam rakyat terhadap ilmu dan kemahiran. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal